Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam video kali ini saya akan mula bincangkan skema pemakahan laporan amali untuk eksperimen 4 rotational of rigid body. Jadi pemakahan ni saya bincangkan dalam format pemakahan laporan amali untuk practical test. Jadi mari kita tengok dulu markah yang pertama adalah pada title. Okey, apabila pelajar menulis slide report dan tulis title dengan betul, ini rotational motion of rigid body, akan dapat 1 markah. Kemudian, untuk objektif eksperimen, ditulis dengan jelas, to determine the moment of inertia of a flywheel. Itu akan dapat jawapan 1 markah. Yang ini tak perlu. Be able tak perlu. Okay, cukup saya tulis to determine the moment of inertia of flywheel. Jadi itu 2 markah. Yang paling mudah sekali untuk title dan objektif. Yang seterusnya, kita tengok pada observation. Dalam observation ada 14 markah. Okay. Markah yang pertama adalah pada calculation of R. So sekarang ni soalan dah membagi the diameter, yang mana the diameter diberi 4.332 plus minus 0.02 cm. Jadi kita kira radius sama dengan d over 2, kita masukkan dan kita akan dapat 2.166 cm. Itu akan dapat gantian jawapan dan unit satu markah. Okay, so calculation of R ada markah. Apa dia? Gantian jawapan dan unit satu markah. Seterusnya, markah yang kedua adalah pada unit acceleration, angular acceleration dan juga tension. Dalam tabel kita yang telah diberi dalam soalan, ada beberapa data yang diberi asal dalam soalan, iaitu mass dalam gram, time to reach the floor untuk value T1 dan T2, dan yang lainnya kita kena kira. Yang ini ada 5 benda yang kita kena kira dekat sini. Yang pertama adalah mass dalam kilogram, the average time, acceleration A, angular acceleration alpha dan juga tension. Jadi unit untuk tiga-tiga ni ada markahnya. Untuk kawan awak punya solution ni, acceleration unitnya meter per second square, dia betul. Okay. Angular acceleration dia salah. Okay, angular acceleration radian per second square. Okay, ada kuasa 2, yang tu dia salah. And then tension dia betul. Okay, sepatutnya yang ini akan dapat 1 markah. Angular acceleration pun akan dapat 1 markah. Tension akan dapat 1 markah. Okay, so untuk kawan awak akan dapat 2 markah sahaja kerana dia salah pada unit angular acceleration. Okay, so itu dia markah setakat ini yang dia dapat. Jadi markah untuk correct unit for angular acceleration dan juga tension adalah 3 markah. Jadi yang seterusnya, kita nak tengok data. Data pada nilai mass, average time, acceleration, angular acceleration dan juga tension. Jadi ada 5 benda yang kita nak kena tengok kat sini. Mass yang dalam kilogram tu, data dia berapa? T average, acceleration, angular acceleration dan juga tension. Okey, untuk data-data ni, sekiranya kesemua data betul dan konsisten titik perpuluhan, maka akan dapat 2 markah untuk setiap satu ni. Okey, kalau salah satu, ada 7 yang data betul dengan konsisten titik perpuluhan, maka akan dapat 1 markah. Kalau salah lebih daripada 1, automatically tak kira lah konsisten ke tak 6 data tu, akan dapat kosong markah. Jadi boleh salah kurang-kurangnya 1 saja untuk dapat markah. Yang lain daripada itu tak dapat markah. Jadi ini 5 data yang kita nak kena semak dalam table tu.
1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita tengok ni kawan awak punya solution sama ada dia menjawab dengan betul ataupun tidak. Mari kita tengok terlebih dahulu mass. Mass yang dalam kilogram ni awak boleh rekodkan dalam 2 titik perpuluhan ataupun 3 titik perpuluhan. Okey, disebabkan ini adalah mass of slotted mass, kita tak payah sangat nak ikut sensitivity nilai mass dalam gram tu. Okey, kalau ikutkan nilai sensitivity mass dalam gram ini 1 gram kan. Jadi kalau dalam kilogram sepatutnya 0.001 3 titik perpuluhan. Tapi kita tak timbang slotted mass. Okey, jadi dalam kes ini 2 titik perpuluhan pun okey sebenarnya. So, untuk kawan awak buat ni, data dia 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16 and 0.18. Okey, 2 DP diterima, 3 DP diterima. Okey, jadi untuk data yang pertama, kawan awak akan dapat 2 markah. J2 dekat situ. Okey, untuk T average pula. T average kena ikut uncertainty alat pengukuran lah 0.01. Jadi kena 2 titik perpuluhan lah untuk T average. Jadi kita tengok data kawan awak. 5.75, 3.94, 3.44, 2.77, 2.35, 2.27, 1.99 dan 1.87. Ini mesti dalam 2 titik perpuluhan. Hanya 2 titik perpuluhan saja yang betul. Jadi 8 yang dia betul, maka dia dapat 2 markah. Yang seterusnya pula adalah nilai acceleration pula. Okey, nilai acceleration boleh 2 titik perpuluhan, boleh 3 titik perpuluhan. Kalau saya akan letak dalam 3 titik perpuluhan kerana nilai acceleration tu akan kita gunakan lagi untuk kira angular acceleration. Jadi saya nak elakkan round off error. Jadi mari kita tengok kawan awak punya jawapan betul ataupun tidak. 0.039, 0.084, 0.110, 0.169, 0.235, 0.252, 0.328 dan 0.372. Jadi ini pun dia betul semua acceleration. Dia dapat 2 lagi markah. Terbaik. Okey. Nah, kita tengok pula pada angular acceleration. Okey, angular acceleration juga paling kurang 2 titik perpuluhan. Paling kurang 2 dp atau 3 dp. Okey, jadi satu rules lah yang awak kena ingat. Janganlah letak apa-apa jawapan awak dalam 1 dp. Jadi macam kawan awak ni dia buat dalam 1 dp ya. Jadi tak berapa, memang hilanglah markah kat sini. Dia hilang 2 markah. Sepatutnya 1.82, 3.88, 3.88, 5.08, 7.85, 10.91, 11.65, 15.16 dan 17.16. Ini dalam skema jawapan. Jadi awak cek sama ada skema jawapan saya betul ataupun tidak. Okey. Jadi yang ini dia salah semua kerana dia letak dalam 2 titik perpuluhan. Maka dengan itu untuk bagi nilai angular acceleration dia akan dapat 0 markah. Dan yang terakhir sekali pula adalah nilai tension. Okey, kita tengok nilai tension yang kawan awak kira. Nilai tension yang kawan awak kira adalah 0.39, 0.58, 0.78, 0.96, 1.15, 1.34, 1.52 dan 1.70. Okey, jadi untuk nilai tension semuanya betul. Jadi dapat 2 markah untuk nilai tension. 2 markah kat situ. Okey, jadi berapa markah yang kawan awak dapat? Yang pertama sekali untuk data observation ada 14 markah. Kawan awak dekat sini dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan juga 11 markah. Okey, 11 markah.
Jadi sebenarnya yang ni dia tak dapat 3 markah kat sini. Yang ni dia cuma dapat 2 markah saja. 2 markah, hilang 1 dekat sini, hilang 2 kat sini, so tolak 3 markah. So dia dapat 11 daripada 14 markah. Okey, 11 daripada 14 markah. Untuk bahagian data tabulation. Okey. Itu saja untuk bahagian data tabulation. Seterusnya nanti kita akan tengok pada pengiraan centroid pula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, kita teruskan perbincangan kita untuk skema pemakahan laporan amali eksperimen 4. Bahagian calculation. Di sini ada 11 markah penuh. Kita tengok manakah markah dia. Okey, so yang pertama sekali adalah pada markah rumus. Okey, apabila kita nak kira centroid, okey, pengiraan centroid, kita tuliskan rumus, kita akan dapat 1 markah. Dan kawan awak telah pun membuat penggantian dan jawapan dan unit yang betul. Titik perpuluhan pada pengiraan centroid ini, kita ikut titik perpuluhan pada data dalam tabel. Contohnya dalam data dalam tabel ni ada 2 titik perpuluhan, maka average pun juga pada 2 titik perpuluhan. So 1.05 Newton adalah average sebenarnya bagi tension. Okey, so di situ 3 markah untuk kira centroid tension. Yang seterusnya adalah bagi nilai Y. Okey, Y ni sebenarnya adalah nilai angular acceleration alpha. Sebenarnya kalau awak tulis angular acceleration kat sini. Okey. So, ada 2 markah. Penggantian serta jawapan unit yang betul. Okey, rumus ni tadi kita dah bagi dah, rumus average. Rumus yang kita beri tu adalah rumus average. Jadi, kalau yang tadi pun atas dah average 1 markah, yang ni kita tak bagi lagi dah markah. Okey. Dan rumus ni sebenarnya hidden. Kalau awak buat penambahan dan awak bahagi dengan nilai yang betul, maka kita akan bagi rumus 1 markah. Kalau gantian dan jawapan dan unit awak betul, kita akan bagi rumus 1 markah. Okey, cumanya pada kawan awak ni sebenarnya dia tak tepat lah. Okey, kerana awal-awal tadi pada bahagian data tabulation, dia dah silap ni. Dia pergi buat 1 DP. 1 DP patutnya salah, okey. Cumanya sebabkan saya dah tolak markah daripada bahagian data tabulation, saya tak tolak lagi markah pada pengiraan. Okey, so apabila saya tekan pengiraan dia ni, saya dapati memang dia dapat 9.15. Maka dia tetap dapat gantian dan juga jawapan unit yang betul. Okey, kalau yang sebenar-benarnya, okey, kalau kita ambil 2 titik perpuluhan, ini adalah jawapannya. Okey, ni pun ada typo sikit. 1.82 plus 3.88 plus 5.08 plus 7.85 plus 10.91 plus 11.65 plus 15.16 plus 17.16 divided by 8. Kita akan dapat 9.19 radian per second. Di situ akan dapat gantian serta jawapan dan unit yang betul kat situ. Okey. Jadi dekat sini kawan awak pun sebenarnya mendapat markah yang penuh lah pada pengiraan centroidnya. Mana markah dia tadi? Rumus, gantian, jawapan unit, gantian dan jawapan unit untuk nilai tension. Okey, so itu pengiraan centroid. Seterusnya, kita nak tengok pengiraan gradient. Okey, yang pertama sekali, yang ni jangan lupa dia tulis ni, centroid. Dia tulis pada page yang terusnya pula. Kalau boleh jangan dalam ujian jangan buat begini. Okey, tadi centroid pada pengiraan yang pada page yang sebelumnya patutnya kekalkan. Jangan separuh-separuh macam ni. Nanti susah pemeriksa nak nampak. Okey. Sekarang kita nak tengok gradient pula. Gradient yang pertama sekali, saya nak markah rumus. Markah yang kita buat adalah markah rumus. Yang kedua, dia menggantikan nilai bacaan yang dia dapat daripada graf. Ada 2 titik yang dia ambil daripada graf. Ingat syarat-syarat data yang kita nak ambil daripada graf. Yang pertama sekali bukan daripada data
Bukan daripada data yang ada dalam table. So, kawan awak ni tak ambil data daripada dalam table. Dia ambil 1.36 dan 13.2. Itu data yang pertama. Dan yang kedua, dia ambil 0.02 negatif 2.6. Okay. Jadi yang pertama sekali, triangle kena besar lah kat sini. Triangle kena besar. Yang ini tak sepatutnya. Kalau saya tak ambil lah sampai kat bawah ni. Ini dah menghampiri kosong lah. Okay, walaupun saya cakap jangan ambil kosong sebagai value. Okay, sebab kita pemeriksa nak tengok awak boleh ke tidak baca dua data itu daripada graf dengan sensitivity yang betul. Itu yang kita nak tengok kan. Jadi, jangan pilih kosong. Triangle jangan kecil sangat. Dan jangan pilih data yang dah sedia ada dalam table. So, kalau saya tengok kawan awak buat, memang triangle dia besar. Dia tak ambil nilai kosong. Dan dia tidak ambil nilai data yang dah ada dalam table. So, betul lah tu. Jadi, kawan awak buat betul. Adakah dia baca itu dengan sensitivity yang betul? Okay, kalau kita tengok sensitivity, graf dia. Pada Y component, kalau 2 bahagi dengan 20, setengah kali 2 bagi 10. Okey, 2 bahagi 10, kita dapat satu kotak kecil, darab 0.5. Kita akan dapat 0.1. Jadi, sensitivity pada Y dia adalah 0.1. Jadi, 1 dp. Sensitivity pada X dia, 0.2 bahagi 10. Darab dengan 0.5 sebab kita nak setengah kotak kecil, dia akan dapat 0.01 dp. Ini sensitivity dia. 0.01 Jadi dia punya decimal place dia adalah 2 dp. Jadi kalau kita tengok pada bahagian data Y, dia ambil 1 dp, cantik, pandai dia. Okey, dan pada bahagian data X dia ambil 2 dp. So, bukan sahaja saya semak, dia sudah baca titik dengan betul, bukannya daripada data, bahkan sensitivity-nya mengikut sensitivity graph. Jadi, itu benda yang betul. Saya akan award kat situ gantian 1 markah. Seterusnya, jawapan dan unit yang betul. Jawapan kita adalah 11.79 dengan unit kilogram per meter. Okey, itu jawapan dan unit yang betul. Graf ini graf apa? Kalau kita tengok graf ini adalah graf alpha against tension. Alpha against tension. So, kalau alpha against tension, unit bagi alpha adalah radian per second square. Unit bagi tension adalah Newton kg. Ini square tadi saya sebut. Kg meter per second square. Okey, unit radian ni adalah dimensionless unit. Okey, unit radian adalah dimensionless unit. Maksudnya sebenarnya radian ni tak ada unit. S sama dengan R theta ataupun theta sama dengan S over R. R unit dia meter. S unit dia meter juga. Jadi sebenarnya radian itu adalah dimensionless unit. Okey, kita assign dia dengan unit radian untuk membezakan antara degree dan juga radian. Okey, jadi dalam kes ini yang tinggal hanyalah potong kat sini. Per second boleh potong. Yang tinggal adalah 1 per kg meter. 1 per kg meter samalah dengan unit dia, iaitu kg negatif 1 meter negatif 1. Itulah jawapan yang memang bagus lah sebenarnya. Lain daripada tu, saya terima juga kalau awak buat unit dia tension Newton kan. Per Newton per second square. Unit ini pun saya terima juga sebenarnya. Unit tu pun saya terima juga.
Okey, cuma saya tunjukkan macam mana kita dapat unit per kg per meter. Itu adalah unit bagi gradient. Jadi untuk pengiraan gradient di sini ada tiga markah. Satu, rumus, ganti dan juga jawapan dan unit yang betul. Okey, seterusnya untuk menentukan moment of inertia I. Untuk menentukan moment of inertia I, kita comparekan equation kita dengan linear equation. So, equation yang diberi dalam soalan ni, alpha sama dengan R over I times T minus tau over I. Okay, so di sini kita akan nampak bahawa R over I sama dengan gradient. So, kena keluarkan equation itu. Equation gradient is equals to R over I. So, nilai gradient kita dah kira tadi. Dan nilai R adalah nilai yang kita kira dalam data tabulation kita. Nilai R dalam data tabulation adalah 2.166 cm. Jadi, ini kena guna unit yang konsisten. Tadi 11.79 tadi unit dia adalah per kg per meter. Jadi janganlah gunakan unit sentimeter bagi nilai R. Okey, dengan menulis M sama dengan R over I akan dapat konsep satu markah. Menggantikan dengan betul akan dapat gantian satu markah. Dan tekan kalkulator dan dapat jawapan. Dan unit yang betul adalah satu markah lagi. 1.837 darab 10 kuasa negatif 3 kg meter square. Okey, so itu jawapan unit satu markah. So dekat sini untuk pengiraan moment of inertia I ada tiga markah. Jadi saya rasa kawan awak ni dalam calculation dia dapat markah penuh lah. Betul tak? Mari kita kira markah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, betul lah dia dapat 11 markah. So, untuk calculation, markah penuh adalah 11 markah dan kawan awak dapat 11 markah juga. So, itu saja. Next, kita akan bincang tentang graf pula. Okey, seterusnya kita lihat pemarkahan untuk eksperimen 4 rotational motion bagi graf. Untuk graf kita ada 10 markah. Okey, jadi mana kita nak dapat 10 markah ni? Yang ini biasalah, dah banyak video dah saya buat berbincang tentang graf. So, kita tengok markah dia. Ada beberapa tempat. So, yang pertama sekali adalah title. Yang kedua, label. With correct unit. Ini simbol dan juga symbol and unit bagi x axis dan juga y axis. So, itu yang kedua. Yang ketiga adalah scale. Yang keempat adalah plot. Macam mana kita plotkan data kita? Yang kelima, centroid. Yang keenam, baseline. Dan yang terakhir sekali adalah triangle untuk gradient. Ini markah yang kita nak tengok nanti dalam kita punya graf. Okey, so pertama sekali kita tengok ada tak tulis title. Okey, graph of alpha against
T. Yang ini yang paling minimum lah untuk dapat satu markah. Okay, dia tulis graph of alpha against T. Dapat title satu markah. Boleh juga nak letak dengan detail sikit dengan unit sekalipun. Boleh. Okay. Graph of alpha dalam radian per second square versus ataupun against T unit Newton. Bagus lagi. Graph of angular acceleration against tension. Itu pun bagus juga. Boleh juga diterima macam mana pun. Yang penting ada title. Jangan tak ada title terus. Okay. Kemudian kita tengok. Okay, kawan kita bagus. Dapat title satu markah. Label, simbol dan unit yang betul. X-axis dan juga Y-axis. Okay, kita tengok Y-axis ya. Y-axis kena label dengan betul. Okey, ni saya nampak macam kawan awak letak eksponen negatif 2 ni. Jadi macam dia dah betul lah sebenarnya. Walaupun pada table tadi dia salah. Jadi ada simbol, ada unit yang betul. Radian per second square. Dapat satu markah untuk X-axis. Untuk Y-axis. Dan pada X-axis kita tengok. Okey. Nampak macam lain pula dia punya unit bagi tension ni ya. Unit bagi tension adalah Newton. Tapi dia macam terlebih kat sini ya. Jadi dia salah lah kat sini ya. Kerana unitnya salah. Okey, sepatutnya yang ini patutnya dapat satu markah kat situ. Jadi dia dapat kosong kat situ. J kosong. Jadi sekarang ni dia dapat markah pada X-axis. J1. Patutnya Y-axis pun J1. Tapi kawan awak dapat kosong. J0. Okey. Seterusnya. Kita tengok skala. Skala ni simple je. Skala ni mestilah gandaan. Multiple of 1, 2 ataupun 5. Okey. 3, 6, 9 tak boleh. Saya cakap berulang kali lah. Dan dalam video-video yang sebelum ni saya dah cakap macam mana cara kita nak tentukan skala. Boleh tengok video-video saya yang sebelum ni. How to determine the scale of the graph. Dan dalam kes ini akan awak digunakan skala 2 lah untuk X dan juga Y-axis-nya. So pada Y-axis 0, 2, 4, 6. Cantik lah tu. Skalanya betul. Skala Y-axis. Skala X-axis 0.2, 0.4, 0.6 juga betul. Jadi baguslah dia punya skala ni. Dua-dua betul. Dua-dua kena betul lah baru dapat satu markah. Juga dan dalam skema pemarkahan yang ni bukan saja skala kita kena tengok. Kalau kita kira skala dengan betul, size mesti betul juga. Size graph mesti 80% daripada graph paper. Kalau kita kira dengan baik, kita boleh dapat size yang betul. Cara dia ialah kita ambil nilai yang terbesar dan kita bahagikan dengan bilangan kotak yang ada dalam kertas graf kita. Okey, so jadi kawan awak cantik kat situ, maka dia akan dapat satu markah. Jadi skala yang kita pilih tu mesti memudahkan kita untuk baca graf. Kalau dia susah nak baca, susahlah. Jadi tak bolehlah dapat markah skala. Okey, seterusnya untuk plot. Plot ni macam biasa. Kalau 8 point dia plot betul, dapat 3 markah. Okay, so 8 points correct. Dapat 3 markah. J3.
Kalau satu salah, 7 poin yang betul, maka dia akan dapat 2 markah, tolak 1 markah. Kalau 6 yang betul, yang ini 2 salah, dia akan dapat 1 markah. Kalau kurang daripada tu, okey, saya silap kat sini bukan 876 86. Maksudnya dia boleh salah 2. Dia salah 2 dapat 2 markah. Dia salah separuh dapat 1 markah. Oh, baik betul skema kali ni Tapi ini tak semestinya kadang-kadang skema berubah. Kurang daripada 4 dia akan dapat kosong markah. Jadi kena betul-betul lah. Kena betul-betul faham. Kita kena betul-betul faham yang pertama sekali sensitivity of the graph bila kita nak plot graph. Okay. Kalau saya dah bincangkan sebelum ni, sensitivity untuk y-axis kita adalah 0.1. Ini setengah kotak kecil sama dengan 0.1 radian per second square. Jadi boleh kita plotkan pada satu titik perpuluhan pada y-axis. Tapi pada x-axis, sensitivity kita 0.01 Newton. Jadi pada x-axis boleh 2 titik perpuluhan. Ini 1 dp untuk y-axis, 2 dp untuk x-axis. Baik. Kalau kita tengoklah data kawan awak. Kita tengok data kawan awak. Oh, dia data ke belakang kat ni punya. Tengok data kawan awak. Data yang pertama dia pakai, okey. Data alpha dia sendiri dah silap kat situ. Jadi sebenarnya dia sendiri senang nak plot. Dia dah silap data dia kat situ. Tapi tak apa. Kita tengok saja point-point dia. Saya ambil random lah. Untuk yang pertama 1.8 data dia. Dan juga data pada tension adalah 0.39. Okey, betul. Okey, 0.39 di antara ni. Separuh daripada tu. Okey, dia tak lagi sampai 0.4. Kalau dekat sini 0.38, 0.39 baru 4. Jadi kat situ dia betul. Jadi check betul-betul sama ada betul atau tidak. Kalau saya sebagai pemeriksa, saya akan ada plastik untuk tekap. Untuk tengok betul ke tak awak punya plot. Okey, data yang kedua. Tak silap saya, kawan awak buat 3.8. Okey, betul dia buat 3.8. Okey, data yang kedua ni 3.8 dan juga 0.58. 0.58 betul. Jadi dia plot dengan betul. Walaupun tadi data dia ambil satu titik perpuluhan, tapi tak apalah. Okey, tak apa kat situ. Sepatutnya pada table 2 titik perpuluhan. Lepas kita plot tu baru kita plot pada 1 titik perpuluhan. Saya ambil satu lagi lah. Data yang ketiga ni dia ambil 5.5. Betul lah tu. Dia ambil 5, sorry. Dia ambil 5 dengan 0.78. 0.78 0.78 betul. Okey, tepat sekali. Dia memang plot pada 0.78. Okey. Jadi kita anggap dia semua betul. Jadi kalau betul semua macam dia ni, betul semua dia punya plot, maka dia akan dapat markah 3 markah. 3 markah. Seterusnya centroid. Centroid mestilah dia plot dengan betul. Dengan centroid yang dikira tadi lah. Dan mesti bulatkan centroid tu. Jika kita tengok centroid yang kawan awak kira tadi adalah pada 1.05 9.15. Kita tengok 9.15.
9 kat situ kan. Okey, 9.2 dekat situ, 9.1 di situ. Okey. 9.15 boleh kita plot dalam kes ini ya. Kalau kita perhatikan kat sini. Saya zoom sikit. Garisan yang ini 9. Oops. Garisan yang ini 9. Oh, tak nampak. Yang ini, garisan yang ini 9. Garisan yang atas ni 9.2. Untuk data 9.15, kita kena plot dekat sama ada yang dia plot sekarang ni pada 9.10. Yang dia plot sekarang ni 9.10. Tengah-tengah ni 9.1. Okey. Data 9.15 boleh pilih. Kalau dia plot pada sebab 9.15 berada di antara 9.2 dan juga 9.1. Kalau dia plot pada 9.2 pun betul. Dia plot pada 9.1 pun betul juga. Kedua-duanya betul. Jadi centroid tu dia kira dengan betul. And then pada x-axis 1.05. Okay, 1.05 memang dekat tengah-tengah tu lah. Cantik tu. Okay. 1.05 memang di tengah-tengah itu. Ini 1.1. 1.0. Yang ni 1.1. Jadi 1.05 memang di tengah-tengah tu. Jadi kawan awak plotkan centroid ini dengan betul. Okay, so plot centroid dengan betul dapat 1 markah. Baseline. Baseline ni buruk macam mana pun yang penting lah, yang paling basic sekali mesti lalu centroid. Pasal kalau saya nampak tak lalu centroid, baseline, automatically kosong terus. Okay. Mungkinlah garisan yang terbaik tu mungkin kita tengok maksimum, minimum, kena banyak titik ke tidak kan. Mungkin ada kata tak baseline dan sebagainya kan. Tapi lalu centroid wajib. Lalu centroid wajib. Okay, yang ni sepatutnya balance. Kalau saya lah dekat sini, kalau saya yang lukis, balance tu apa maksudnya? Kita letak pembaris kita pada centroid tadi. Okay. Kita tengok. Garisan yang paling minimum sekali. Kalau kita tengok garisan yang paling minimum sekali yang boleh dilukis. Pada kertas kawan awak ni. Yang ni lah garisan yang paling minimum sekali. Okay. Ini garisan yang paling minimum. Okay, saya nak tunjukkan macam mana nak lukis baseline ni. Kalau saya buat macam ni. Ini garisan yang paling minimum. Saya gariskan. Saya harap nampak Nampak tak? Okay, saya dah lukiskan satu garisan yang halus kat situ. Mungkin yang tengok dalam video ni tak nampak. Nanti sekejap saya lukiskan satu lagi. Okay, ini garisan yang paling minimum. Saya gunakan dengan warna biru lah. Mata halus. Ini garisan yang paling minimum. Jadi dia bukan baseline lah garisan ni. Tapi dia paling minimum gradientnya. Okay. Paling maksimum gradientnya adalah yang ni. Saya sambungkan dua garisan ni, nampak ni. Ini paling maksimum gradientnya. Jadi kalau saya lah, garisan baseline saya, oh tak sampai ke atas pula. Kalau saya garisan baseline saya akan ambil dekat tengah-tengah tu. Oh, bagus dia buat ni. Dia buat ni cantik. Okay. Nampak tak? Garisan yang kawan awak buat ni berada di tengah-tengah di antara dua garisan biru tu. Garisan minimum tu. Okay. Jadi saya boleh cakapkan garisan yang kawan awak lukis ni balance. Dia balance. Saiz yang atas ni sama dengan saiz bawah ni lebih kurang. Okay. Dia balance antara garisan maksimum dan juga garisan minimum. Cantik itu. Itu cara saya nak tengok garisan itu balance ataupun tidak. Lebih baik lagi kalau boleh dia kena banyak titik.
banyak titik dan balance. Itulah yang paling ideal sekali. Kawan awak ni bagus, dia ada kena berapa titik ni? 1, 2, 3, 4 titik. 4 data dia kena. Okay, data yang ni pun hampir dengan garisan. And then balance, well balanced, very good. Data yang ni. Okay, ini cara untuk saya lukiskan sama ada graph saya balance atau tak. Saya akan tengok mana garisan yang paling gradient paling gradient yang paling maksimum. Okay, gradient yang paling minimum. Yang ni. Kemudian barulah saya decide baseline saya di tengah-tengah tu. Okay. Oh, jadi bagus yang ini kalau buat ni, jadi dia akan dapat satu markah. Okay. Last kali triangle. Triangle ni kita bincang banyak kali. Banyak kali dah kita bincang. Triangle kalau awak ni, kalau boleh kita nampak triangle dia. Besar triangle ni dia buat. Dan sebenarnya sikit lagi nak dapat kosong markah ni. Pasal apa? Dia ambil betul-betul kat situ tu. Itu garisan triangle dia. Betul-betul kat situ garisan triangle dia. Okay, kita cuba gariskan supaya semua nampak. Ataupun kita highlightkan je. Warna kuning lah. Okay, itu garisan triangle dia. Okay, adakah garisan triangle yang dilukis ni akan mendapat markah? Itu kita kena tengok sekejap. Apa syarat-syarat garisan triangle nak bagi dapat markah ni? Okay, triangle kalau nak dapat markah, itu triangle yang kau lukis. Yang pertama sekali, triangle tu kena besar. The size of the triangle mestilah lebih besar tapaknya daripada setengah axis. The base of the triangle. Saya kena tulis the base of the triangle. Size dia, yang ini base dia, tapak triangle itu mestilah lebih besar daripada separuh axis awak. Okay, kalau macam ni data kita ada 1.4, 1.6. Jadi bawah ni separuh daripada 1.6 kena dapat 8 lah sebenarnya. Kena dapat 8. Ni dah terlebih lah. Memang lebih lah. Dia dapat berapa kotak ni. Banyak kotak dia dapat. Okay. Cumanya, jangan lalu kosong. Bukan lalu kosong. Does not choose axis. Apa kita panggil? Origin. Jangan pilih origin sebagai titik yang kita baca. Pasal kosong semua orang pun boleh baca nilai kosong. Pemeriksa nak tengok awak boleh baca graf tu dengan sensitivity yang betul. Okay. Dan juga tak ambil data. Okay. Bukannya data. Bukannya awak ambil daripada plotted data. So, yang ni kawan awak ambil daripada 2 titik yang daripada line, bukannya daripada data. Jadi okey lah tu. Cantik sangat triangle ni. Cuma kalau saya tak ambil lah dekat-dekat sini. Saya ambil jauh sikit lah. Dia takut betul size dia kecil. Sebab tu dia buat besar-besar. Okay. So yang ni dia dapat satu markah. Jadi berapa markah dia dapat? Boleh ke dia dapat markah penuh ni? Kita tengok berapa markah dia dapat. Okay, yang tadi dia dapat 1 markah. Markah dia 10 kan, markah penuh 10. Dia hilang 1 markah kat sini ya. Dia hilang 1 markah pada label y axis. Jadi hati-hatilah kat situ. Jadi kawan awak kat sini dapat 9 markah daripada 10 markah. Okay, awak pun semak juga. Yang tengok video ni semak macam mana awak punya graf. Itu saja. Kita sambung perbincangan seterusnya untuk discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya saya nak bincang tentang discussion bagi lab report eksperimen 4 rotation of rigid body. Jadi yang pertama sekali dalam discussion adalah kita kira percentage difference. Jadi percentage difference ni awak jangan buat dekat luar. Percentage difference ni awak buat dalam discussion. Dia di bawah tajuk discussion. Okay, jadi macam kat sini ni,
saya nak kena buka patutnya discussion kat atas ni. Jadi pengiraan percentage difference ni untuk kawan awak ni dia buat lain sikit, jauh dia buat ni. Kat mana dia buat ni? Dia buat kat sini pula pengiraan percentage difference dia. Jadi kita tengok mana markah pengiraan ini sepatutnya berada dalam discussion. Tak patut letak pada calculation. Okay. Yang pertama sekali rumus. Rumus percentage difference. Experimental minus theoretical bahagi theoretical times 100%. Itu dapat rumus 1 markah. And then penggantian. Itu kena gantikan dengan betul-betul lah. Yang mana theoretical telah pun dibagi oleh soalan kan. Jadi gantikan dengan betul termasuk dengan nilai theoretical kita dapat penggantian dan akhir sekali jawapan dan unit yang betul. Okey, untuk pengiraan kat sini ada 3 markah. 1 2 3. 3 markah kat itu. Kemudian baru kita komen tentang percentage difference. Ni dia buat terabur-terabur sikit lah. Okey, baru dia nak komen kat sini pula. Okey. Komen dia cakap apa ni? The experimental value is smaller than the theoretical value. Okey, pada saya yang ini kurang tepat lah. Okey, sebab kalau kita tengok dalam apa yang kawan awak buat, okey memang betul lah. Kita kena compare lah sama ada nilai dia lebih kecil ke ataupun lebih besar. Okay, we need to state the experimental value is greater than or less than theoretical value. Kalau kita tengok apa yang kawan awak buat ni, nilai eksperimental dia 1.8, nilai theoretical 1.79. Jadi sebenarnya nilai experimental value lebih besar daripada nilai theoretical value. Okay, so experimental value should be larger than. Patutnya dia cakap lah larger. Okay, so hilang satu markah itu. Bergantunglah pada awak. Okay, kalau awak kira awak dapat experimental value awak lebih kecil, maka lebih kecil lah. Kalau awak dapat lebih besar macam kawan awak ni, cakaplah lebih besar, bukannya lebih kecil. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok adakah dianggap benda ni successful ataupun tidak. Okay, macam mana nak tahu successful atau tidak? Kita tengok less than 10% ataupun tidak. The experiment is successful, dia kata. Okay, very good. The experiment is successful because the percentage difference is more less than 10%, which is 2.1. Dia tak boleh cakap more less, okay? Which is less than 10%. Okay? Percentage difference is less than 10%. Apa pula more less kan? It's less than 10%. Which is 2.51%. Baru betul. Okay, ni saya anggap betul lah J1. Okay. Lebih baik lagi apabila dia cakap the difference in this value is due to several errors. Barulah dia bincang errors kat bawah. Kan? Cantik lagi. Tapi yang ini pun dah cukup pada saya. Okay. So, dia hilang satu markah kat situ. Sepatutnya dia sebut lah larger. So, ini J0 lah. J0 kat situ. Lepas tu barulah dia masuk precaution dan juga error. Precaution bagi 3. Precaution saya nak ingatkan adalah benda yang kita buat. Langkah berjaga-jaga yang kita buat semasa ataupun sebelum eksperimen. Okay, ini dibuat before or during the experiment. Memang dibuat. Okay, kita tengok dia kata apa kat situ. Do not perform under the fan to avoid air resistance in order to obtain accurate reading. So dia nak kata angin daripada kipas boleh menghasilkan air resistance. Okay, boleh lah. Okay, kita terima. Sama ada dia efek eksperimen ni atau tak efek eksperimen tu, tapi pada pandangan dia tak nak buat di bawah kipas sebab nanti angin pada kipas tu akan bagi sedikit force pada kita punya
kita punya cup tu. Okay, so diterima. Yang kedua, ensure the rotation of the flywheel is smooth before the experiment begin. Diterima, okay. Sebab kita tak nak kita punya flywheel tu ada friction besar sangat. Okay, itu pun kita kena biasakan. Tapi bagus lagi ditambah lagi. Kalau dikata, patut ditambah lagi. If it is not smooth enough, apply some oil to it. Ataupun apply lubricants. Boleh tambah kat situ. Apply lubricants. Apply lubricants. Saya tulis lube lah. Lubricants lah. Lubricants. Lubricants ni boleh jadi apa? Boleh jadi minyak. Minyak. Ataupun WD-40. Boleh lah tu kan. If it is not smooth. Ini biasalah kalau pintu kita berbunyi-bunyi pun kita letak minyak. Dia akan bergerak tanpa bunyi. Dia akan kurang friction. So kita basically nak kurangkan friction pada kita punya flywheel. Dan yang terakhir sekali dia kata avoid apply force to the slotted mass upon release. Boleh juga. Okay. Kita nak cakap kita letakkan slotted mass tu perlahan-lahan. Letakkan slotted mass tu perlahan-lahan. Okay. Jangan kita tertarik slotted mass tu. Kita letak pelan-pelan baru kita lepaskan pelan-pelan. Kalau kita tertarik, dia dah jadi tak berapa nak valid. Okay. Kita nak flywheel itu bergerak disebabkan oleh slotted mass itu, bukannya disebabkan oleh force pada tangan kita. Okay. So ketiga-tiga precaution ini kita terima. Okay. So boleh beri lebih daripada 3 precaution. So yang seterusnya source of error. Source of error yang kawan awak bagi adalah dia kata result is affected due to loss energy by the large frictional force in the flywheel. Okay, ini hati-hati. Hati-hati sebab nanti precaution dia nak kena matching ni. Ways to overcome. Kita kata sekarang result is affected due to loss energy by the large force. Okay, tak apalah. Okay, tapi kita kena ingat tadi kita dah ambil precaution, check flywheel and then apply lubricant kan. Okay, lepas tu kita cakap lagi source of error ada large frictional force. Okay, macam mana kita nak cakap tu? Okay, yang ini betul dia punya errors. Betul. 1 markah. Tapi macam mana dia punya ways to overcome large frictional force ni? Kalau dia kata apply lubricant ataupun check, tak boleh. Dia tak boleh repeat. So nampaknya dekat sini kawan awak, dia tak cakap apa-apa pun. Dia kata use sensor to start the stop timer. Tak ada kena-mengena pun dengan errors dia yang pertama. Do repeated reading for measurement of the axle which is measured in which to mutual perpendicular position and average the values. Ni pun tak ada kena-mengena juga dengan friction. Okay, sepatutnya okay, untuk yang nombor 1 tu punya ways to overcome, saya tulis kat bawah ni. Bila dia kata ada friction, maka dia boleh bagi cadangan clean the flywheel. Clean the flywheel from rust. Make sure dia tak berkarat and dust. Pasal apa? Karat dan juga abuk ni akan bagi friction lah pada kita punya flywheel before the experiment. Boleh macam tu. Kalau dia tak cakap lagi letak lubricant, dia boleh juga cakap apply lubricant. Pelincir minyak ke apa ke,
on the flywheel. To reduce friction. Okey, itu patutnya yang ada untuk ways to overcome yang pertama. Dia dapat markah untuk source of error, tapi untuk ways to overcome dia tak dapat. Okey. Source of error yang kedua, dia kata ini reaction time. Reaction time ni apa? Masa yang kita ambil untuk react. Bila slotted mesh tu dah sampai kat bawah, kita stop tak stopwatch? Kadang-kala kita terlewat. Ada delay. Kita nampak, kita dengar benda tu terjatuh dengan kita tekan. So, itu kita panggil reaction time. Reaction time ini adalah contoh systematic error. Setiap orang ada reaction time dia masing-masing. Dan berbeza-beza orang, berbeza-beza umur, reaction time makin lambat. Jadi, kalau orang tua, reaction time-nya makin lambat. Jadi, bila nak bawa kereta, jadi orang tua dia dah tak berapa nak cakap, nak brake mengejut. Ataupun nak dekat traffic light, lampu dah tukar merah. Lampu dah tukar hijau kan. Orang yang lebih tua, dia akan ambil masa nak bergerak. Berbanding dengan orang yang muda, dia nampak lampu tu hijau, merah ke hijau, dia terus jalan kan. Jadi reaction time setiap orang tu berbeza-beza. Dia salah satu daripada systematic error pada saya. Dan repeated reading tak akan boleh selesaikan masalah reaction time. Kerana awak repeat bagaimana sekalipun, reaction time itu tetap ada. Repeat lah 10 kali pun, tetap ada reaction time setiap orang. Dia takkan hilang reaction time tu. Dia adalah systematic error disebabkan oleh manusia. Okay, so dia katakan ini reaction time error in recording time taken for the mesh to reach the floor. Maybe too intermediate or too late. So dia nak cakap maybe too immediate. Ni salah je ni immediate ataupun too late to start or stop the recording or while stopping the stopwatch. Betul tu kan? Jadi bila reaction time ni, bila systematic error ni, tak ada lain kita kena bagi improve dari segi alat lah. Yang ni dia kata instead of pakai stopwatch, manusia yang manually start and stop, dia kata use sensor to start and stop the timer in order to measure the falling time. Ini perfect, bagus dia, bagus. Okay, bagus dia punya jawapan dia. So ini J1 kat sini. Dan dia tak cakap repeated reading. Okay, reaction time tidak boleh diselesaikan dengan repeated reading. So yang ni J1 juga kat bawah tu. Okay, seterusnya last sekali dia kata zero error of the vernier caliper. Yang ini adalah satu contoh yang bagus sebab for some reason saya rasa dia dah dapat, dia bincang benda ni dengan kawan dia yang pensyarah lain dah bincang. Sebab dia ada hampir sama dengan saya punya skema jawapan. Okay, tapi yang bagusnya dekat sini adalah dia tak cakap zero error, reaction time error saja. Dia elaborate. Okay, zero error of the vernier caliper used for the experiment of diameter of axle. Vernier caliper shows reading that does not start at zero. Okay, dia tak mula pada zero. Okay, that is not zero when there is nothing on it. Okay lah, cantik lah ni. Okay, saya boleh terima ia sebagai error. Okay, apa dia punya solution dia kat situ? Zero error juga systematic reading. Kalau zero error systematic reading, do repeated reading takkan selesaikan masalah. Awak ulanglah 10 kali sekalipun, zero error tu tetap ada. So yang sebenarnya, kalau untuk zero error, mesti berkaitan dengan tukar alat. Tukar alat ataupun betulkan alat tu. Ataupun take into consideration of the zero error. So dalam ayat yang repeated reading untuk systematic error memang tak boleh menyelesaikan masalah. So sekarang ni kita cakap check vernier caliper. Check vernier caliper. Check whether
Check whether check whether vernier caliper have zero error. Before experiment. So, kalau ada zero error, nak buat apa? Take into consideration in the reading of diameter of axle. Itu je. Kita kena tolak balik lah. Kalau dia positif, zero error, kita tolak. Kalau dia negatif zero error, kita tambahkan. Okay, take into consideration in the reading of diameter of axle. Oh. Itu sahaja. Axle, saya salah je axle. Okay. So, itu pada pandangan saya discussion untuk eksperimen ini. Okay. Yang ini sayang conclusion. Conclusion, haruslah kita nyatakan experimental value kita. Okay. Kena nyatakan experimental value kita. Dalam kes ini, kawan awak tak menyatakan experimental value. Ini benda yang paling simple. Berapa value awak dapat pun dalam pengiraan, kan? Awak dapat value ni 1.83. (7/10⁻³ Itu experimental value awak. Maka itulah yang awak perlu tulis semula dalam conclusion. Yang ini apa dia buat dalam conclusion? Tak sama. Betul ke salah ke pengiraan awak, awak tulis je apa yang awak dapat. Ini tak sama. Sepatutnya tulis 1.837 darab 10⁻³ kg meter square kat situ. Okay. So dia dah hilang markah free kat situ, satu markah. Ini jawapan dan unit dia dapat kosong. Okay, jadi hati-hatilah kat situ. Dalam kita buat conclusion. Conclusion cuma jawab balik objektif dan nyatakan nilai experimental value kita. Total markah untuk discussion adalah 14 markah. Okay, so kawan awak dapat berapa markah kat sini? Dia buat trouble sikit kan. Saya kena tengok balik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 markah dia dapat. Okay, 10/14. Untuk discussion. Dan conclusion dia dapat kosong. Dia tak tulis dia punya experimental value. Okay kelas, total markah untuk eksperimen ini adalah 52 markah. Jadi boleh kirakan sama ada awak dapat markah penuh ataupun teruk sangat ke macam mana ke. Okay. So sekiranya ada apa-apa soalan boleh tanya saya dalam ruangan komen. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk jawab. Jangan lupa untuk like, share and subscribe Matriculation Physics channel untuk lebih banyak lagi video. Sekian, terima kasih.